Doktor, dan terima kasih Mr. Ang yang tadi sharing eSpring tu dengan Mofi Richard. So malam ni giliran saya pula untuk buat sharing, ya. Tapi tajuknya berbeza, bukan motivasi dan bukan bakar mecun. Okey, malam ni saya akan share satu perniagaan. Maksudnya kalau orang Amway katanya OPP yang agak beza sikit daripada yang biasa. Ramai di antara kita kat luar, kawan-kawan kita sekarang pandemik tu, selama setahun lebih sekarang, ramai saya jumpa. Petang tadi pun saya jumpa satu dua orang. Satu orang dia adalah wedding dan satu orang dia adalah dia punya bisnes ni tau. Dia bisnes sapu cat kereta. Tukang sapu cat kereta lah. Jadi saya jumpa mereka ni dah MCO 3.0 ni, mereka tak boleh kerja. Jadi dia cakap ada order, dah ada bisnes tapi tak boleh buat. Barang dah order, dah bayar. Tapi pelanggan dia punya customer dah order, dia tak bayar deposit. So dia kata kalau macam tu mampus, dia cakap. Kalau tiba-tiba customer cakap tak nak barang tu, dia dah order welding besi-besi tu, dah order, tapi customer kalau tiba-tiba dah tukar channel, dia fikir tak nak lagi, dia rugi, dia cakap. Itu benda tu mungkin lama tak ada orang akan order. Jadi ramai di antara mereka ni kat luar kadang-kadang tanya apa lubang ada. Lubang apa lagi nak ni? Mereka nak cari ni. Biasanya kita jumpa kan, selalu ada orang cakap ni, orang bahasa pasar lah Malaysia, bahasa pasar lah, bahasa Melayu bahasa pasar. Selalunya mereka akan tanya, apa lubang ada? Ada tak macam tu? Ada tak? Kawan-kawan di sini online Zoom tu, kalau ada perkataan-perkataan ataupun ayat begitu, type 1. Ada lubang tak? Lubang baik. Ini bahasa pasar Melayu, Malaysia. Lubang baik. Kadang-kadang kita Chinese pun macam tu. Apa lubang ada, dia cakap. Yang bagus punya lubang. Ini pandemik ni pening kepala, dia cakap. So saya akan share malam ini. Lubang apa lagi nak cari So apa lubang lagi? Sekarang saya akan share ni. Okey. Harap kamu boleh tengok So, kita sentiasa buat doa, kita tak kira agama apalah. You kalau doa pada Tuhan, kan? Kita sentiasa buat doa semasa sembahyang, Biar muncullah seseorang insan yang mulia ataupun apa-apa kan. Kan minta doa kan macam tu kan? Tak tahulah. You agama yang lain-lain mungkin pun lebih kurang lah saya agak. Kita sentiasanya doa macam tu, minta sesuatu daripada Tuhan, jadi muncullah seorang yang mulia. Kenapa muncul seorang yang mulia? Kita nak satu orang yang boleh tunjuk ajar mana kita akan pergi dan bagaimana kita akan dapat kerjaya dan dapat yang lebih. Betul tak? Jadi itulah permintaan kita semasa kita doa. Jadi macam tu. Adakah orang yang kita adakah ni kita sembahyang doa tu, minta doa tu, adakah besoknya ataupun semalam dia muncul seorang dekat dahinya ada tulis sayalah dibawa oleh Tuhan, sayalah insan yang mulia. Ada tak? Ada tak tulis kat sini? Tak ada. Tak ada. Sekarang ramai di antara kita yang luar tu, kawan-kawan kita, cari lubang, mintalah orangnya insan yang mulia, bawalah datang. Jadi sekarang, hari ni, malam ni, orang baru ke orang lama saya tak tahu, sebab saya tak nampak muka kamu. Kalau nampak tengok pun saya tak kenal. Orang baru, you minta doa. Orang
insan yang mulia muncul. Ini malam ni lah, siapa yang mengajak kamu, menjemput kamu datang Zoom ni, dialah insan yang mulia. Berikan satu tepukan daripada 888 kepada siapa yang menjemput anda datang ke Zoom meeting ini. Boleh tak? Sebab yang doa itulah sekarang muncul. Jangan lagi kita sekarang ni mintalah ni doa. Sekarang dia dah tulis bahawa dialah orang insan yang mulia dibawa oleh Tuhan. Okey. Ni Jack Ma, kenal tak Jack Ma? Ini sekarang dia ni kalau you tak kenal biarkan saya beritahu you. Dia adalah orang yang sekarang ni number 1, number 2 dalam 10 lah dalam dunia ni. Sebab dia kaya, selain daripada duit, dia kaya kepala otak dia. Okey. Kerajaan China pun takut pada dia. Dia ni kena kontrol ni. Dia banyak pandai sangat, cerdik sangat. Dia kata, apabila seseorang benar-benar menemui peluang, kebanyakan orang lesap dengan kata-kata ini. You minta, you doa pada Tuhan, muncul seorang insan yang mulia. You minta peluang, you minta lubang. Sekarang, kalau orang jumpa you, ceritakan peluang pada you. Apa you yang akan lesap? Orang-orang yang lesap tu, dia akan agak-agak. Dia tidak berani. Ini betul ke lubang? Ini MA kan? Jualan langsung. Tak minat. Jadi, ada orang jumpa tu, peluang ni, dia tanya orang pula. Dia tanya orang, MA boleh buat tak? Boleh tak? Ni, boleh tak? Ni. Dia salah tanya orang. Ini, kalau salah tanya orang, kalau dia silap, dia siap tanya. Biarkan saya ceritakan satu cerita. Ada satu orang dulu, zaman yang dulu-dulu lah. Kalau cerita memang, kalau cerita dulu-dulu kan macam tu lah. Beratus tahun dulu di China. Dia selalu perang kat China tu. Ada satu jentera tu nama apa? Dia ni komando lah, jentera yang perang yang bawa askar-askar yang ikut dia pergi perang tu. Okay, dia naik atas kuda. Dia dah pergi masuk ni perang, lepas tu dia menang. Peperangan tu dia menang. Jadi dia nak balik ke dia punya kampung. Dia balik seorang lah. Dia naik kuda juga. Jentera kan hero. Okay. Jadi dia masa dia naik seorang kuda tu, jalan daripada bukit turun bukit, naik bukit turun bukit dan masuk ke ni kampung kan. Jadi dia nak melintas. Kebetulan dia nak melintas satu sungai. Sungai tu agak lebar sikit. Jadi dia jentera, dia hero, menang perang. Jadi dia naik kuda. Dia tak tahu berenang. Jadi dia naik kuda, dia nak merentas sungai tu. Jadi dia tak tahu sungai tu dalam ke tak dalam. Jadi dia jumpa, dia tengok macam mana nak merentas dengan kuda tu. Dia jumpa seorang kat kampung tu, budak-budak kecil tu. Tengah main dekat tu tepi sungai. Dia tanya budak tu, boy, datang sini. Aku nak tanya. Sekarang aku nak merentas ke sana, tebing sana, melalui sungai ini. So, boy, boleh tak kuda I merentas sungai ini? Boleh tak merentas? Boy tu kata, dia tengok boy tu kecil, rendah, pendek. Dia pandang semacam dekat general tu. General okay, general. Mr. Ang cakap, general. Dia cakap, general, pasti you punya kuda boleh merentas sungai ini. General tu tanya, betul ke? Budak tu cakap, betul, general, pasti boleh. Betul lah. Dia cakap,
Percayalah saya. Jadi general tu dia tengok budak tu takkan tipu dia. So dia pergi naik kuda tu, turun masuk ke air sungai tu, merentas sampai separuh. Belum lagi pergi ke ni tebing yang sana. Dah separuh. Kuda punya ni dah di air tu dah sampai leher kuda. Dah lagi turun lagi jalan, sikit-sikit jalan. Dah sampai ke hidung kuda. Dia tarik kuda tu balik ke tebing. Kemudian dia marah pada budak tu. Hei, budak, ketipu Kalau ketipu aku boleh bunuh you, tahu tak? Budak tu dia cakap, general, aku tak tipu. Sebenarnya you memang boleh merentas ke sungai tu. General tanya lagi, kenapa you anggap saya boleh, saya kuda boleh merentas sana? Budak tu cakap, general, macam ni lah saya terangkan. Hari-hari saya bermain di sungai ini, tepi sungai ini, hari-hari saya jumpa itik. Itik, satu grup itik. Mereka main-main atas sungai dari sini ke tebing sana. Itik dia punya kaki kan pendek. Kuda kaki panjang. Takkan kaki panjang tak boleh merentas, kaki pendek boleh. Budak kecil tu bawah umur 5 tahun. Sekarang pada semua ni atas Zoom ni, online ni, cerita ni dah habis. Adakah kamu faham apakah cerita ni? Keputusan dia apa? General ni tanya pada orang budak tu bawah umur 5, bawah umur yang budak tu ada tipu general tak? Dia tak tipu. Sebab dia kepada dia punya pengetahuan, itik tu jalan merentas sungai. Dia tak tahu tu berenang. Dia tak tahu maksudnya berenang. Dia anggap kakinya pendek, boleh jalan ke sana. Kaki kuda panjang takkan tak boleh merentas. So, yang penting kena tanya orang yang betul. Setuju ke tidak? Kalau setuju, bagilah satu dalam chat room. Biarkan saya tahu bahawa kamu masih ikut dalam Zoom ini. Sebab sekarang depan komputer saya bisu, tak nampak orang. Tak tahulah kamu ni dengar ke tidak saya cakap seorang. So kena tanya orang yang betul. You sekarang sekolah, biar saya ceritakan, sekolah rendah. Kalau sekolah rendah dia darjah 3. Darjah 3 ya. Kalau you punya homework tak tahu, you nak tanya darjah 6 punya pelajar ke, ataupun nak tanya darjah 1 punya pelajar. You mesti tanya darjah 5 dan darjah 6 kan? Sebab mereka lebih ada pengetahuan. So, sekarang you dah ditaja oleh kawan you. Kemudian ataupun tunjukkan OPP ataupun peluang ini, lubang ini. Kemudian you ragu-ragu. Kemudian pergi tanya orang yang tak pernah buat, walaupun dia usia lebih, tapi dia tak pernah buat yang lebih. You kalau silap tanya, dia akan hantar you pergi masuk ke sungai. Mati lemas tu. So, dah tanya orang yang betul. Kadang-kadang orang yang resap, dia akan jumpa contoh tu. Bohonglah bisnes ni, apa lubang ni, bohong. Okay? Dia kadang-kadang dia cakap susahlah ini, tak boleh buat lah. Ramai yang buat tak boleh jadi, susah. Ataupun dia cakap sama aja dengan yang tu. Yang ni way tu kan, tak powe ke kowe sama, dia cakap. Yang tu dia faham tu yang memang tak betul ni faham. Orang tu lesap dengan kata-kata itu. So, seterusnya. Ada lubang baik tak, orang tanya ni? Nak tanya lagi lubang baik. Nak cari lagi lubang baik. Lubang best.
Okey, biarlah saya tunjukkan. Jadi, adakah bisnes yang baik? Wah, dia nak cari lubang yang best, bisnes yang bagus, yang baik, bisnes yang tak ramai orang buat. Okey, modal yang kecil ada tak? Bisnes jangan pening kepala ada tak? Ada. Kawan saya tanya dulu. Bisnes yang pening kepala. Bisnes jangan pening kepala ada tak? Bisnes yang senang ada tak? Bisnes yang senang ada tak? Senang punya. Jadi sekarang, okey. Okey. Untung cepat punya ada tak? Yang untung cepat ni bisnes ada. Tidak sukar untuk uruskan. Kadang-kadang bisnes ni nak sukar nak uruskan. Jadi sekarang tidak sukar, senang punya urusan, boleh tak? Ada tak? Dia tanya macam tu. Okey, jangan ada yang stres. Saya tak mau stres punya lah. Ada tak? Dia mencari lubang macam tu. Ada orang tunjuk ajar tak? Kalau saya join ni ada orang tunjuk ajar tak? Dia tanya macam tu. So, teruskan. Ya, ada branded punya tak? Kalau saya ni ada branded punya tak? Okey. Bebas masa tak? Saya nak free. Saya tak nak control orang lain. So, bisnes semakin besar, semakin senang ada tak? So, satu hari nanti saya kalau tak nak buat lagi masih ada penghasilan. Ada penguntungan lagi tak? Ada income lagi. Kalau saya buat, saya tak nak buat lagi. Still ada income. Orang tanya macam tu. Ini cari lubang. Lubang kan? Kini ada satu lubang yang baik. Malam ni kita akan cerita, saya akan cerita. Kini ada satu lubang yang baik. So, mana pergi? Kita selalunya kita tak tahu. Saya nak tanya ni. Kita punya pendapatan bulanan yang kerja ataupun bisnes, mana perginya sebenarnya? Kita punya income dalam satu bulan tu. Saya lukiskan satu macam telur. Saya dibahagikan 3. Okey, yang pertama, saya anggapkan 10% adalah pergi ke simpanan ataupun KWSP. Kalau misal kata 1,000 income, 100 pergi simpanan. Yang 10% tu pergi ke belanja yang tak tersangka. Apa maksudnya belanja yang tak tersangka? Belanja yang tak tersangka, biar saya beri satu contoh. Kalaulah orang yang tak tahulah, saya ingat Melayu Chinese pun sama. Kalau kawan you tiba-tiba dia ambil satu kad jemputan, katanya dia punya anak nak kahwin. Kalau Chinese mesti angpau. Tak tahu Malay bagi angpau tak angpau? Tak tahulah. Bagi tak angpau? Kalau orang kahwin, bagi angpau tak? Ini belanja yang tak tersangka. Bagi hadiah. Sama jugalah, nak belanja juga beli hadiah tu. Nak bayar, nak beli ke? Kan? Kalau orang Chinese ada orang meninggal dunia, itu pun kita bayar tau. Bagi duit itu. Duit apa? Saya tak tahulah. Malay panggil duit apa saya tak tahu. Tapi itu belanja yang tak tersangka. Ini kalau biasa. Kalau parking dekat ni lupa taruh kupon. Dekat Melaka saman 100. Dekat kalau line kuning 100. Itu belanjaan yang tak tersangka. Ini tak keluar kawalan. Okay, so 10% dah pergi. Jadi 80% daripada tu berbelanjaan yang wajib. Berbelanjaan yang wajib. Hutang rumah kena bayar. Hutang kereta kena bayar. Bil elektrik, bil air, astro, telefon kena bayar. Sekarang kita pakai Zoom. Bayar tak? Takkan free. Bayar. Okey? Yang tu tetap kena bayar. You suka tak suka, you kena bayar. Okey? Last sekali, keperluan asas. Ini adalah 80%. 80% kita punya income pergi ke sana. Okey? So, teruskan. Dalam 80% tu, bidang apa kami ada peluang? Dalam 80% yang tadi sebutkan. Dalam peluang apa tu? Dalam bidang apa yang kita ada peluang? Yang pertama, hutang rumah. Peluang pada siapa? Bank. Di sini
Ada siapa-siapa yang buka bank? Ada tak? Yang siapa buka bank tak? Ataupun you punya bapak saudara ke? Tak ada siapa yang buka bank. Siapa yang buka? Mereka-mereka tu lah. Kan? Ada lesen bank yang akan datang. Tak ada lagi lesen bank yang akan datang. Semua dia ambil. Okay? Hutang kereta siapa? Bank juga. You beli kereta cash. Saya mana ada. Kebanyakan tak ada. Siapa yang beli cash? Orang kaya je. Kadang-kadang orang kaya pun tak nak beli cash. Siapa yang untung? Siapa yang pinjam? Bank. Okay? Okay, ni elektrik. Siapa yang menjadi bos tu? Bil elektrik tu. Siapa yang bos tu? TNB tu abang you ke? Ataupun dia punya ni abang saudara ke? Ataupun siapa? You jiran you? TNB tu. Tak ada. Astro siapa yang buka tu? Telekom siapa tu? Telekom. Itu bidang pada ni tertentu. Pada orang golongan yang tertentu. Kerajaan ataupun company-company yang tertentu. Orang biasa tak boleh buat. Ini last kali. Kita tengok. Keperluan asas. Kita beli kat merata tempat. Keperluan asas maksudnya daripada shampoo hinggalah ke kita punya dapur. Keperluan asas, you suka tak suka tetap you kena pakai. Jadi keperluan asas ni kita beli di merata tempat sebelum ni kan. Jadi kita sebelum ini atuk saya beli ubat gigi di kedai runcit. Kedai runcit ni sebenarnya dia jual apa? Ada orang tanya, ada orang jawab ni kedai runcit dia jual barang keperluan harian lah. Tapi saya anggap dia kedai runcit dia jual satu kebiasaan. Atuk kita dah biasa pergi ke kedai situ, dia dah jadi satu kebiasaan. Tahu tak? Dia jumpa apek tu, dia suka tak suka dia tak jumpa orang lain. Dia satu kebiasaan. Jadi kedai runcit ni adalah satu kebiasaan. 7-Eleven dia jual apa? Walaupun sama juga ni keperluan harian. Dia jual satu kemudahan. Betul tak? Malam mana nak pergi? Kalau nak beli ni ubat gigi. Pergilah sana, dapat juga. Adalah satu kemudahan 7-Eleven. Jadi ini 99 dapat barang yang murah. Okey. Aeon dapat beli keselesaan. Ada aircon, ada ni kan. Keselesaan. Okey. Platform online ni L ni dapat apa? Dapat apa saja yang you nak. Okey. Tapi murah macam mana pun tetap kena bayar. Beli situ ke, kebiasaan ke, murah ke, ataupun kan berbagai ke, macam mana pun you tetap kena bayar. Kehidupan tetap berubah. Murah 80% daripada harga, tetap juga kena bayar 20%. You tetap juga kena bayar. So masih kena cari uang untuk belanjaan. So cari uang, belanja, cari uang, belanja. So duit tu 80% tu tetap pergi ke orang lain. So perbelanjaan juga boleh ni. So perbelanjaan juga boleh menjadi satu pendapatan. Inilah satu lubang. Biar malam ni saya terangkan pada anda. Yang you belanja tiap-tiap hari tu boleh juga menjadi satu pendapatan. Kita jangan anggap dia sebagai makan gaji ataupun bisnes. Tapi kita ni tak payah tukar you punya kerjaya, tak payah you tukar kerja, tak payah tukar majikan, tak payah pergi buat bisnes dulu. So perbelanjaan harian tu sekarang lubang ni, perbelanjaan you setiap hari, saya akan menerangkan dia akan menjadikan satu pendapatan, sumber pendapatan. Okey? So bagaimana? Belanja, cari uang tetap juga, tapi ada pendapatan. So
Saya akan terangkan yang ni. Biasanya kita beli barang dengan siapa? Pengguna kan, kita pengguna. So kita beli barang daripada peruncit. Peruncit dia ambil barang dengan pemborong. So pemborong dia ambil barang dengan ejen tunggal, dan ejen tunggal tu dia ambil barang dengan pengimport. Dalam pengaliran ini, mereka akan untung ke ataupun dia buat saja dia tak nak untung? Dia untung juga. Okey? Satu demi satu dia nak untung juga kan. Jadi pengimport dia ambil barang dengan siapa? Pengilang. So ini adalah satu pengaliran yang biasa kita tahu. Okey? Sekarang ada satu macam ni, sistem jualan langsung adalah mengikut pengilang terus ke pengguna. So bagaimana? Integrasi keuntungan diagihkan semula kepada pengguna. Yang pengimport dia nak untung, ejen tunggal nak untung, pemborong nak untung, peruncit nak untung, sekarang tak ada mereka lagi. So apa yang mereka dapat, so pengilang akan diagihkan semula kepada pengguna. Inilah cara kita membeli barang. Okey. So inilah lubang baik integrasi. Faham tak integrasi? Saya ni cari Google ni sebenarnya. Saya bahasa Cina translate ni. Integrasi ni adalah digabungkan di antara satu dengan yang lain. Okey. Kekuatan, power of integrasi, okey, integrasi perbelanjaan adalah satu power. Integrasi perkenalan di antara satu dengan lain. Macam kita ni. Sekarang online, Facebook, Instagram kenal di antara line tu. Kenal, kita integrasikan, gabungkan. Okey. So gabungkan semua perbelanjaan orang ramai dalam satu jaringan, dia akan dapat satu menjadi satu pendapatan. So mereka ni semua ni spend money, belanja, beli untuk keperluan harian. So Amway adalah pengilang dan kita sebenarnya memang sebagai pengguna. So kita direct buying. Saya selalu sebut direct buying. Bukan kita direct selling, kita direct buying daripada Amway. Dan kita buat tu, kita integrasikan keuntungan kita semula kepada pengguna kita. Ya. So pada mereka yang hanya nak menggunakan produk berkualiti dan jimat, pada mereka yang hanya untuk nak gunakan produk yang berkualiti, jimat dalam keluarga mereka sendiri, kini mereka boleh ambil peluang ini atau lubang ini menjadi satu APC. So kini mereka boleh menjadi APC untuk mendapatkan harga yang lebih murah, harga yang lebih murah, dan mengutip point untuk mendapatkan harga diskaun yang akan datang. Sekarang kita ni selalunya beli barang dekat Tesco, dekat Maidin, dekat Aeon, dapat kad member card tu mengutip point untuk tukar payung, tukar piring, tukar cawan, tukar ni, tukar tu, tukar barang yang tak tentu tak tu lah. Okey. Jadi sekarang APC ni kutip point juga, tapi boleh tukar kepada wang diskaun. Akan datang you beli barang, dia boleh tolak wang yang nak bayar tu. Okey. Ada lagi satu cara, iaitu ABO. Pada mereka yang ingin menukar perbelanjaan harian sebagai satu pendapatan, anda juga boleh menggabungkan kaedah penggunaan ini dalam satu teamwork untuk membeli. Ramai-ramai sekali, gabungkan mereka, membeli ramai-ramai sekali, gabungkan, beli kad Amway. Pendapatan ini akan menjadi satu passive income yang lumayan. Tahu tak passive income? Sebelum ini saya tak tahu apa itu passive income. Saya tak tahu. Passive income ini sekolah dulu tak ajar tu. Cikgu ada ajar tak? Dr. Siti, tak tahulah. You dekat ajar kat Tak ada ajar. tak ada ajar passive income. Ini adalah Cikgu suruh belajar pandai-pandai kerja. Betul. Passive income tak ada. Cikgu sekolah-sekolah tak ada ajar. Tapi sekarang passive income ni maksudnya kita buat, kita dapat.
Satu hari nanti mungkin kita tak ada daya upaya lagi nak buat, tapi masih ada jaringan pengguna, kita masih ada dapat pendapatan. Itu nama passive income. Boleh faham tak penerangan saya ni? Kalau faham, bagi satu. Bagilah saya tahu bahawa kamu masih ikut. Halo. Inilah passive income maksudnya saya lah. Okey, seterusnya. Dia ada satu pengiraan perbelanjaan integrasi. Kalau you beli seorang ataupun 10 orang, dia pun tetap juga pengiraan macam tu. Kalau you beli seorang. Kalau 1,000 dalam satu bulanan, belanjaan sebulanan 1,000, you dapat 3%. Jadi you dapat cash RM30. Ini ada satu anggapan. Okey. Kalau pembelian you, pembelanjaan you 3,006 dalam satu bulan, you dapat 216. Jadi kalau you daripada anda you seorang belanjaan individu saja, wah, you anggap belanja 1,000 dah tinggi kan? Tak apa. Ada lagi. Kita tengok. Pengiraan belanjaan integrasi, gabungkan seisi keluarga anda. Kan you bukan dilahirkan di dunia ini tiba-tiba you muncul je, tak kan? You mesti dibawa oleh siapa ni? Ibu ke, ayah ke kan? Dalam dunia ini you mesti ada mak bapak kan? You kan mesti ada keluarga. Jadi gabungkan mereka punya perbelanjaan harian tu, gabung. So mungkin you boleh capai 3,006 ataupun yang lebih. Okey, so you ada pendapatan, dah ada pendapatan. Okey, so pengiraan yang belanjaan integrasi dengan gabungkan orang ramai daripada seisi keluarga you ada jiran kan, jiran sebelah kiri, jiran sebelah kanan, you ada kawan kan, so gabungkan perbelanjaan mereka supaya belanja dekat tempat ini. Inilah lubang baik, kawan-kawan. Okey. So, apabila kita gabungkan dengan orang lebih ramai, jadi pendapatan kita, perbelanjaan mereka akan digabungkan pengiraan tu, dan kita kalau capai gabungan mereka, kalau kita capai 50,000 satu bulan, pendapatan kamu akan menjadi 10,000 ke atas. Terutama sekali sekarang Plus. Lagi banyak. Sebelum ini mana ada tempat macam tu? You belanja ada duit, mana pergi cari? Kan? Inilah lubang yang baik. Bukan suruh tukar kerja daripada cikgu tukar ke buat direct set, bukan. Tukar barang saja. Okey, bukan saja dalam mata wang. Yang tadi saya sebut tu mata wang cash, duit je. Tapi pelancongan yang free. Kalau you tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, gabungan perbelanjaan tu capai 50,000. Dalam 12 bulan setahun, you boleh mungkin kemungkinan besar. Orang kata kemungkinan besar kalau 12 bulan berturut-turut. Boleh dijemput pergi luar negeri. Tahun ni kita akan pergi ke Alaska. Tak tahulah, you tahu sebutan saya ni Alaska, bukan Alosta ya. Kalau Alosta dekat ni utara Semenanjung. Alaska utara, kutub utara. Dekat kutub utara bumi. Jauh tahu tak? Anggapkan jauh kena terbang tu. Berapa banyak jauh dan kena bayar ni pelancongan tu. So free. Belanjaan tu boleh jadi wang, boleh jadikan pelancongan free. Tak nak ke? Lubang apa lagi nak cari bang? Kak Odik. Mai tu nak cari lubang apa? Kan? Berbelanja juga boleh menjadikan satu pendapatan dan bukankah ini satu lubang baik? So graf gaji biasanya kita makan gaji dikerjakan.
Ini ada satu graf. Kalau you makan gaji macam mana pun, masuk kerja 1,200. Daripada permulaan ditetapkan oleh kerajaan Malaysia 1,200. Tak naik kan? Masih 1,200 kan? So, anggapkan majikan you bagus, tiap-tiap tahun naik gaji, tiap-tiap tahun naik gaji. Akhir sekali juga you tetap akan pencen. Betul tak? Kalau you pencen nanti, umur ke ni umur ke 55 ke 60 ke, okey? Dia dah pencen. Gaji you akan turun ke balik kosong. Betul tak? Siapa yang bayar gaji kalau you masih ni pencen? Tak ada lagi. Terus Separuh saja dapat. okey. Kerajaan dapat separuh. Separuh saja. Okey. Separuh saja. Sokang macam ni. Pencen nanti kosong. Okey. Seterusnya, jika sesuatu berlaku, pencen awal macam mana? Pencen awal yang terpaksa, hilang pekerjaan. Mampuslah tu. Jadi macam tu. Graf bisnes juga, bisnes bukan tak bagus. Dia ni kadang-kadang dia ambil risiko. Dia naik, dia untung bulan ni, rugi bulan depan, untung bulan depan lagi, rugi lagi. Untung naik turun, naik turun, naik turun. Sebab itulah naik turun, dia macam kita pergi ke apa tu Disneyland main tu, apa nama tu? Dia apa nama tu? Aku lupa lah. Roller coaster. Roller coaster. Sebab itulah dia orang dapat sakit jantung. Dia orang sakit jantung siapa apa. Macam roller coaster. Bulan ni untung, bulan depan rugi, untung rugi, untung rugi, untung rugi. Roller coaster, sakit jantung. Betul tak? Risiko siapa nak tanggung, kadang-kadang rugi. Tu dah. Seterusnya kita tengok bisnes tu stres sebenarnya. Okey. Jadi MB ni sekarang ni just tukar saja keperluan harian ni keperluan harian, just tukar saja brand daripada brand X, daripada pasar malam, daripada mana-mana berata tempat, so tukar pada MB. Boleh. Inilah lubang baik. Okey. Daripada 3% mungkinnya akan turun, tapi apa yang keluar? Apa yang melabur? You tak melabur, you just tukar barang, you beli barang. So naik tu, you ambil satu kesempatan, gabungkan, integrasikan orang ramai, makin hari, makin tahun demi tahun, okey? Semakin hari, semakin ramai gabungan you, so pendapatan tu akan naik. Sampai penghujung nanti, kita walaupun tua, tapi gabungan yang kita buat selama ini, dia akan jadikan satu aset. Aset namanya apa? Aset. Okey, tak tahulah. Harta. Harta. Ya, harta. Cikgu, thank you. Harta. Ini sebenarnya harta, tahu tak? Kita macam mana pun, kita punya group yang build kita sekarang, daripada dulu sampai sekarang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, group tu semakin hari semakin besar. Itu harta kita, tahu tak? Harta ni akan ada passive income. Dan harta ini dia akan berkali ganda. Itu hebat sekali. So bisnes MBA, bisnes keras sebentar. Bekerja keras sebentar dan nikmati seumur hidup. Pendapatan pasif boleh diwariskan, boleh pencen awal, tidak takut dengan persaraan tua, pengangguran atau tiada pendapatan. Tak payah takut. Macam kawan-kawan saya tadi, petang tadi, dia cakap ni MCO 3.0 mampu, dia cakap kalau lagi extend lagi ni 14 hari, tetap dia akan tutup dia punya kilang. Dia cakap tetap tutup, dia cakap tak ada ni. Tak ada income lagi, okey? So modalnya modal rendah, RM60 lagi. RM60 tu masih boleh dapatkan balik. Kalau tak tahu, tanya orang yang bawa kamu datang. So tiada risiko. You tak ada invest, tak ada risiko. So part time, so daripada rumah, daripada kerja, daripada buat bisnes, macam bila-bila masa boleh start. Okay, tanpa pengalaman, ada orang mengajar. Tadi orang tanya, adakah orang tunjuk ajar? Ni jangan takut, kita ada TQG. Ada orang tunjuk ajar. Okey.
Lokasi bebas online still boleh jalan. Okey, pendapatan pasif. Okey. Tidak dipengaruhi oleh kemerosottan ekonomi sebab ubat gigi habis tetap kena beli. Boleh diwariskan. So, orang siapa yang boleh diwariskan? Raja. Kalau you di antara kamu sini ada tak keturunan sultan? Kalau tak ada, jangan mimpi-mimpi. Okey? Nombor 2, pencipta. Kalau you ni Microsoft, adalah anak dia ada ni, dia punya patent right adalah. Nombor 3, penyanyi. Penyanyi bukan dalam bilik air. Kena ni terkenal lah. Nombor 4, penulis. Nombor 5, ABOMB. Sebab apa? Kita ada build kita punya teamwork, kita dapat wariskan. So, siapa yang dah ada? Dah warisnya. Yang selain daripada kita sentiasa tunjuk campur ni, Alfred Handolph Hamidah ni daripada orang Melaka, Portugis. Dia menghijrah ke Australia tahun 1981. Okey, dah menghijrah sana, tak lagi sini tak tersuruh beli barang pun. Dekat Malaysia tak ada. Tapi pendapatannya 1993 249,000. Cuba you anggap, cuba you fikirkan. Dah berapa tahun tak dekat Malaysia. Ubat gigi pun tak beli kat sini. Tapi dia build satu. Dia gabungkan di antara satu dengan lain. So group dia ada. So pasti dia ada, masih ada orang gosok gigi. Dan dah ada orang gosok gigi, pasti ada pembelian yang baru. So adalah pendapatan. So 2004 770,000 pendapatannya. 2016 18 juta Okey. So inilah perkongsian saya. Inilah satu lubang yang bagus. Mana lagi nak cari lubang sebenarnya kita ni? Lubang ni dah tersedia ada. Tak ada risiko modal yang kecil dengan bila-bila masa kita boleh startkan. So, kawan-kawan, inilah satu peluang dan inilah satu lubang yang bagus sekali. Betul tak? Setuju tidak? Kalau setuju, bagilah satu saja. Satu ke dalam chat room. So, inilah sekian, terima kasih. Saya punya perkongsian sampai situ. Harap-harap kamu faham bahasa saya. Okey? Saya ni belajar. Okey? Thank you very much. Thank you. Okey.